Ulas sekali lagi kepada Dr. Mazhar, ini adalah cadangan sampah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel Ambo, Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Okey, yang baru masuk ke channel Ambo Jamin Hassan. Jadi yang tak subscribe boleh subscribe dan tekan butang loceng supaya anda akan dapat video-video terbaru daripada Ambo. Jadi pada hari ini Ambo akan mengulas satu cadangan yang telah dikeluarkan oleh seorang Mufti Perlis. Jadi kita ingatkan tugas Mufti ni, dia akan memberi nasihat kepada raja di negeri dia. Rupanya dia ada kerja lain. Lama dia menghilangkan diri, lama dia mendiam. Hari ini dia muncul kembali. Hari ini dia muncul memberi satu cadangan kepada Tan Sri Muhyiddin bila dia mengeluarkan satu posting di Facebook. Katanya dia telah menghubungi Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tengku Razali Hamzah, Dr. Mahathir, lalu dicadangkan kepada mereka supaya diadakan segera pilihan raya kerana kenakalan ahli politik mutakhir ini. Jadi perlu diadakan segera pilihan raya umum bagi menyelamatkan kerajaan pada hari ini. Bagus ke cadangan dia? Kalau kita tengok, baguslah. Mungkin ini jalan penyelesaian untuk konflik politik yang kita kira macam dah jadi keluarga 69. Jadi pelik. Bila kita perhalusi balik cadangan yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis itu, kita kira cadangan ini seperti cadangan yang nak menyelamatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pandangan Ambo lah. Kerana sebelum ini, ketika awal-awal Tan Sri Muhyiddin Yassin yang digelar Abah Kau ini menjadi Perdana Menteri, ulama ini telah mengetuk pintu Perdana Menteri, makan bersama Perdana Menteri, lalu diceritakan kepada rakyat seolah-olah memberi jaminan kerajaan yang akan ditakbir oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kerajaan yang sangat baik. Katanya bakal kabinet yang nak dilantik ni kabinet yang bersih, yang telah pun melepasi tapisan daripada SPRM, tak guna sijil palsu, dan seolah-olah kerajaan yang akan bela Melayu Islam. Itulah yang digambarkan oleh Profesor ataupun Mufti Perlis ini. Ketika itu tidak timbul soal perlunya pada pilihan raya, walaupun mandat rakyat telah dikhianati. Ulama ini memberitahu ini kerajaan yang bagus. Dia beri jaminan seperti memberi jaminan. Hari ini dia muncul lagi. Setelah lama dia tidak bercakap tentang politik, dia muncul lagi. Dia muncul memberi cadangan, katanya perlu diadakan pilihan raya yang bersih. Bagaimana pilihan raya bersih ni? Tak ada kempen rumah ke rumah, tak ada perarakan, lalu guna saja sosmed ataupun media sosial, menggunakan Facebook ataupun YouTube. Baguslah dia kata pilihan raya ni bersih, tak ada lagi macam dulu. Hari mengundi, rakyat akan ikut peraturan mengundi, lalu kita akan dapat kerajaan yang baru. Ya bagusnya cadangan tu. Bagus. Tapi cadangan ini sepertinya nak menyelamatkan kerajaan tebuk atap ini. Kenapa? Kalau kita fikirlah, adakah seluruh Malaysia ni ada capai internet semuanya? Tak ingatkah kita sebelum ni ada seorang wanita terpaksa panjat pokok untuk menjawab exam? Dan adakah warga emas yang mungkin anaknya tak ada, mungkin kerana PKP, tak tahu nak buka, tak dapat maklumat, adakah mereka ni akan dapat maklumat? Dan banyak lagi lah. Dan yang paling penting, pernah ke Dr. Mazhar ni terlibat dengan pilihan raya? Bagaimana seorang ustaz yang Ambo kira dia tidak tahu tentang pilihan raya, tentang politik ni, dia nak memberi satu nasihat yang sangat besar kepada negara? Adakah kerana terdesak nak menyelamatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, maka dikeluarkan satu cadangan yang Ambo kira ini adalah cadangan sampah? Ambo ulas sekali lagi kepada Dr. Mazhar, ini adalah cadangan sampah. Kenapa? Kerana cadangan ini seperti nak menyelamatkan kerajaan. Yang kita tahu, kalau pilihan raya yang tidak ada kempen secara fizikal, menggunakan alam maya ataupun media sosial, sudah pastilah kerajaan yang akan dapat untung. Lebih-lebih lagi hari ini capai internet, Malaysia tidak boleh dibanggakan lagi. Jadi seperti Dr. Mazhar, ulama ini nak mempertahankan kerajaan ataupun nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Anda sebagai ulama, anda tidak bercakap benar. Sebelum ini apa yang anda tak cakap tentang kerajaan Pakatan Harapan? Dan kita masih ingat lagi video, katanya
Pakatan Harapan punca penyebaran COVID-19. Nampaknya anda sudah hilang kewarasan, anda sudah hilang rasional, anda pula mencadangkan supaya diadakan pilihan raya. Anda sudah tengok bagaimana kesan pilihan raya negeri Sabah. Dan kita semua tahu yang melanggar peraturan sehingga ada gelombang kedua ini bukan lagi rakyat tetapi orang politik. Dan apa jaminan kita bahawa orang politik tidak akan melanggar sekali lagi? Adakah kita nak gadaikan negara kita hanya untuk mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Untuk makluman Dr. Mazhar, sahabat-sahabat yang menyokong, mungkin ada yang menyokong Dr. Mazhar, cadangan yang telah dilemparkan Profesor Sebertahu ini sebenarnya bukan saya seorang saja yang menolaknya. Anda boleh tengok ataupun baca di Facebook page Dr. Mazhar, anda baca bagaimana reaksi rakyat Malaysia terhadap cadangan bernas oleh seorang manusia yang sebertahu ini. Di antara komen-komen yang menarik yang saya boleh ambil untuk kita kongsi baca di sini, ada netizen komen tanya, ketika kerajaan tebuk atap dulu, kenapa Dr. Mazhar tebak nyata begini? Ketika langkah Sheraton, di mana Dr. Mazhar? Ada yang menyindir Dr. Mazhar, dia tanya Dr. Mazhar, kerajaan Islam, kerajaan Melayu Islam ni nak dijatuhkan ke? Perlu ke pilihan raya bila ada dah kerajaan Melayu Islam ni? Itu sindiran sinis kepada Dr. Mazhar. Kalau kita baca komen-komen yang ada dalam page Dr. Mazhar tu, tak silap pada hampir 2000, hamba kira lebih kurang 90% menolak cadangan, menyindir, dan ada yang maki hamun Dr. Mazhar. Bukan kerana kita menolak cadangan ini, tetapi kita nampak Dr. Mazhar seperti dipergunakan atau beliau mempergunakan jawatannya untuk menyelamatkan politikus yang kini boleh diibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Dan Dr. Mazhar sekali lagi merasa dia adalah hero negara, maka dia berilah satu cadangan yang kira cadangan ini adalah cadangan sampah. Dan Mazhar telah membuktikan sekali lagi beliau bukanlah alim ulama yang benar-benar ikhlas untuk rakyat, tetapi beliau adalah ulama yang nak mempertahankan pemimpin semata-mata. Ulama ini banyak diceritakan di dalam Quran. Kalau kita boleh baca, maknanya yang kita sangkakan Dr. Mazhar ni seorang ulama yang berjuang demi agama, pada pandangan hamba seperti bukanlah begitu. Kerana ini hamba tidak menilai Dr. Mazhar melalui satu penilaian yang tak nampak, tetapi satu Malaysia nampak. Dan kalau kita ingat, Dr. Mazhar telah buat satu benchmark kerajaan Pakatan Harapan sangat teruk, kerana beliau mengatakan bahawa komen-komen di sosmed ataupun di Facebook. Jadi kalau hari ini, kan itulah benchmark yang Dr. Mazhar ingin nyatakan, bahawa kerajaan PH teruk kerana komen di Facebook. Komen rakyat terhadap Dr. Mazhar lebih teruk pada hari ini. Maka kalau itulah benchmarknya, maka Dr. Mazhar juga adalah seorang mufti yang sangat teruk. Boleh saya katakan hari ini Dr. Mazhar lebih teruk daripada Ustaz Mokhtar Senik. Jadi sekali lagi saya nak beritahu kepada Dr. Mazhar, cadangan anda bukanlah cadangan yang tak baik, tetapi anda sendiri bukanlah seorang yang mahir dalam politik. Dan anda boleh tengok bagaimana orang politik melanggar peraturan dan sehingga kali ini tidak dihadap ke mahkamah. Jadi bagaimana kita nak melihat pilihan raya bersih, sedangkan sebelum ini pun mereka telah melanggar. Dan kalau kita tengok parti mereka, yakni parti PAS, membela tindakan tersebut. Kalau pilihan raya yang kita kira hidup mati ni, yang PAS dah rasa jadi menteri, lagilah. Jadi Dr. Mazhar, tak perlulah anda nak menunjukkan bahawa anda adalah hero negara. Anda adalah, kalau saya katakan sampah tu tak comel, tetapi anda hari ini adalah ulama yang sangat tidak baik. Anda bukan membela rakyat, tetapi anda nampaknya membela kerajaan. Kita boleh ingat balik apa kata-kata yang telah ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Fadeno. Di antara ulama jahat adalah ulama yang menyondol pintu rumah umara. Yang ini petanda ulama jahat adalah ulama yang mengetuk pintu para pemimpin. Ulama yang baik adalah pemimpin yang mencari ulama tersebut. Jadi anda boleh letaklah di mana Dr. Mazhar, tetapi saya boleh katakan hari ini cadangan Dr. Mazhar itu sebenarnya cadangan nak menyelamatkan kerajaan tebuk atap.
negara Malaysia sedang menghadapi COVID-19. Kepada Dr. Mazhar, jangan menyusahkan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih menonton di channel Ambo ni. Ambo minta sangat-sangat jangan skip iklan dan sebarkan video ni. Dan kalau nak menyumbang untuk Ambo menambah baik untuk media Ambo ni, boleh disalurkan ke akaun yang Ambo akan masukkan di bawah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.